Hai semua, Assalamualaikum. Dalam video kali ini, cikgu akan berkongsi tentang matematik tingkatan 3, bab 3, matematik pengguna simpanan dan pelaburan, kredit dan hutang, melibatkan satu standard kandungan, 3.2, pengurusan kredit dan hutang, serta satu standard pembelajaran, iaitu mengkaji dan menghuraikan kesan pembayaran minimum dan pembayaran lewat bagi penggunaan kad kredit. Dalam video kali ini, kita akan lihat apakah kesan pembayaran minimum dan pembayaran lewat bagi penggunaan kad kredit. Pemilik kad kredit akan menerima satu penyata kewangan untuk kad kredit pada setiap hujung bulan. Dan dalam penyata tersebut terdapat butiran seperti had kredit, tarikh penyata, jumlah terkini, jumlah bayaran minimum, jenis-jenis caj yang dikenakan dan sebagainya. Jadi pemilik kad kredit seharusnya membayar jumlah terkini ataupun hutang kad kredit dengan segera supaya tidak dikenakan sebarang caj kewangan. Dan bank biasanya akan memberi kelonggaran dengan membenarkan pengguna membayar dalam satu tempoh masa tertentu yang dikenali sebagai tempoh tanpa faedah. Dan biasanya tempoh ini adalah selama 20 hari mulai daripada tarikh penyata. Dan untuk menikmati keistimewaan ini untuk setiap bulan, pemilik kad kredit seharusnya menjelaskan semua jumlah baki akhir penyata kad kredit ataupun membuat sekurang-kurangnya bayaran minimum dalam tempoh masa tanpa faedah. Dan bayaran minimum biasanya adalah 5% daripada jumlah baki akhir penyata kad kredit ataupun minimumnya ialah RM50. Okey, jika masih terdapat baki daripada jumlah terkini selepas tamat tempoh tanpa faedah, caj kewangan ataupun faedah akan dikenakan ke atas baki dalam kadar harian. Dan kebanyakan bank akan mengenakan kadar faedah tahunan di antara 15% sehinggalah 18%. Tambahan itu, jika tiada sebarang bayaran dibuat dalam tempoh tanpa faedah, maka caj bayaran lewat minimum RM10 atau 1% daripada jumlah baki belum jelas akan dikenakan untuk penyata yang akan datang. Okey, kita akan lihat beberapa contoh bagaimana kesan bayaran minimum dan juga kesan pembayaran lewat ke atas baki penyata bulan yang berikutnya. Okey, kita lihat contoh pertama. Puan Rosni memiliki 2 keping kad kredit dan penyata kewangan yang diterimanya adalah seperti berikut. Okey, kad kredit yang pertama ialah Visa Plus, jumlah terkini ialah RM2,000 dan kad kredit yang kedua ialah Gold, jumlah terkini RM820. Jadi kita nak menghitung bayaran minimum yang perlu dibuat oleh Puan Rosni bagi setiap keping kad. Okey, kita mulakan dengan kad kredit yang pertama iaitu Visa Plus. Okey, kad Visa Plus, tadi kita dah lihat bayaran minimum yang dikenakan oleh pihak bank ialah 5% daripada jumlah terkini. Jadi untuk kad yang pertama, 5% daripada jumlah terkini ialah 5% daripada RM2,000. Iaitu kita akan dapat RM100. Dan kita dapati RM100 ini jumlahnya melebihi RM50. Jadi di sini untuk kad yang pertama iaitu kad Visa Plus, Puan Rosni perlu membuat bayaran minimum RM100.
Okey, jika 5% daripada jumlah terkini tersebut melebihi RM50 iaitu kadar minimum, pelanggan perlu membayar jumlah 5% daripada jumlah terkini. Dan untuk kad yang kedua, iaitu kad gold, 5% daripada jumlah terkini, 5% daripada RM820. Dan kita dapat jumlahnya ialah RM41. Dan RM41 ni nilainya ialah kurang daripada RM50. Jadi bila kurang daripada RM50, bayaran minimum yang perlu dibuat ialah RM50. Okey, boleh faham? Untuk bayaran minimum ni, kamu perlu semak dahulu 5% daripada jumlah terkini. Jika nilainya kurang daripada RM50, maka bayaran minimum yang perlu dibuat ialah RM50. Tetapi sekiranya 5% daripada jumlah terkini ni, nilai dia lebih daripada RM50, maka pelanggan perlu membayar nilai yang lebih daripada RM50 tersebut. Okey. Seterusnya, kita lihat pula contoh 2. Encik Zaki menerima penyata kad kredit untuk bulan Januari 2020 dari Bank Sentosa. Penyata menunjukkan Encik Zaki mempunyai jumlah terkini iaitu baki tertunggak sebanyak RM4,800. Anggapkan bahawa Encik Zaki tidak menggunakan kad kredit dalam bulan Februari. Okey. Jadi soalan pertama, berapakah bayaran minimum yang harus dibayar oleh Encik Zaki? Okey, bayaran minimum 5% daripada jumlah terkini. Jadi jumlah terkini kita 4,800. Jadi untuk dapatkan bayaran minimum 5% daripada RM4,800 dan nilainya ialah RM240. Jadi, jumlah ini melebihi RM50. Jadi, bayaran minimum yang perlu dibayar oleh Encik Zaki ialah RM240. Okey. Soalan B. Jika Encik Zaki hanya membuat bayaran minimum untuk bulan Januari dan tarikh penyata ialah 15 hari daripada tarikh tamat tempoh tanpa faedah, apakah baki dalam penyata bulan Februari untuk Encik Zaki? Okey, di sini kamu perlu fahamkan soalan. Okey. Soalannya, okey, dia telah membuat bayaran minimum iaitu RM240 tadilah. Dan tarikh penyata bulan Februari ialah 15 hari dari tarikh tamat tempoh tanpa faedah. Sekarang ni kita perlu kira berapakah baki untuk penyata bulan Februari. Okey, yang pertama sekali kita perlu semak berapakah baki yang belum dijelaskan, iaitu jumlah terkini tadi 4,800 kita tolakkan dengan bayaran minimum yang telah dibayar iaitu RM240 dan kita dapat RM4,560. Ni ialah baki yang belum dijelaskan. Yang pertama kita dapat baki yang belum dijelaskan. Yang seterusnya dinyatakan pula tarikh penyata bulan Februari 15 hari dari tarikh tamat tempoh. Bila dah habis tarikh tamat tempoh, maksudnya Encik Zaki akan dikenakan pula charge iaitu faedah. Dan faedah ni dikira kadar harian. Bila 15 hari daripada tarikh tamat tempoh, maksudnya tempoh yang dikenakan charge kewangan ialah 15 hari. Dan tempoh tersebut kamu perlu tukar kepada unit tahun. Jadi 15 hari kita bahagi dengan 365 untuk dapatkan unit tahun. Seterusnya barulah kita boleh kira berapakah faedah yang dikenakan. Okey, faedah yang dikenakan kita akan gunakan rumus yang telah kita belajar dalam
standard kandungan yang lepas, iaitu I sama dengan PRT. Okay, I ialah interest, faedah lah. P ialah principal, iaitu jumlah. Okay, sekarang jumlah terkini 4,560, iaitu baki yang belum dijelaskan. R ialah rate, iaitu kadar faedah. Okay, kadar faedah biasanya untuk kad kredit dikenakan tahunan 15% sehingga 18%. Bila tidak dinyatakan berapa peratus kadar faedah, kita akan ambil 18%. Jadi yang ni ialah kadar faedah 18 bahagi 100. Okey, T ialah tempoh dalam tahun, iaitu kita dah tukarkan tadi 15 hari untuk jadikan dalam tahun 15 bahagi 365 hari. Okey, yang ni dalam tahun. Jadi kita dapat faedah yang dikenakan ialah RM33.73. Okey. Boleh? Jadi sekarang ni dia ada baki yang belum jelas dengan faedah yang dikenakan oleh kerana dia tidak membuat bayaran 15 hari selepas tarikh tamat tempoh. Jadi jumlah terkini iaitu baki tertunggak yang ada dalam penyata bulan Februari, kita perlu tambahkan baki belum jelas. Okey, baki belum jelas kita perlu tambahkan dengan faedah yang dikenakan. Jadi jumlah terkini untuk bulan Februari ialah RM4,593.73. Okey, boleh faham? Boleh. Okey, seterusnya kita lihat soalan C pula. Okey, soalan C. Jika Encik Zaki terlupa untuk membuat sebarang bayaran untuk bulan Januari, apakah baki dalam penyata bulan Februari untuk Encik Zaki? Okey, berbeza dengan soalan B tadi. Soalan B, Encik Zaki dah membuat bayaran minimum RM240. Tapi untuk soalan C, beliau terlupa. Okey, beliau terlupa maksudnya bayaran minimum pun tidak dibuat. Jadi sekarang ni bila tidak dibuat sebarang bayaran minimum, maksudnya baki terkini kekal dengan RM4,800, iaitu baki yang belum dijelaskan. Okey, RM4,800. Okey, ni bakinya. Bila tidak dijelaskan dalam tempoh tersebut, beliau akan dikenakan 2 charge. Okey, charge yang pertama ialah charge faedah. Okey, jadi tempoh dikenakan charge sama seperti tadi 15 hari lah. Sebab penyata bulan Februari ialah 15 hari selepas tamat tarikh tempoh. Tamat tempoh. Tamat tempoh tanpa faedah. Jadi tempoh dikenakan charge sama, iaitu 15 hari. Kita tukarkan kepada tahun. 15 bahagi 365 tahun. Jadi kita kira faedah yang dikenakan. Okey, 4,800 darab 18%. Okey. Okey, yang ni PRT. Okey, PRT. Okey, kita darabkan, kita akan dapat RM35.51. Okey. Boleh. Jadi, ni yang pertama yang dikenakan, charge faedah. Okey, yang kedua yang dikenakan, sebab tidak membuat sebarang bayaran, jadi beliau akan dikenakan charge yang kedua, iaitu charge bayar lewat. Okey, charge bayaran lewat iaitu 1% daripada baki. Okey, jadi 1%. Yang ni 1%. Okey, yang ni 1%. Yang ni ialah jumlah yang belum dijelaskan, kamu perlu tambah dengan faedah yang dikenakan. 4,800 tambah dengan RM35.51 darabkan dengan 1%. Dan kita dapat RM48.36. Okey. Jadi bila beliau tidak membuat sebarang pembayaran walaupun bayaran minimum, beliau akan dikenakan charge tambahan iaitu charge bayar lewat. Jadi untuk penyata bulan Februari dalam kes yang kedua ini, kita perlu jumlahkan semua
Baki belum jelas, kita tambah dengan faedah, tambahkan dengan caj bayar lewat. Okey, jumlahkan semua, kita akan dapat RM4,883.87. Okey. Boleh nampak tak apa kesan dia? Kesan pembayaran minimum. Dan apa juga kesan apabila tidak dilakukan sebarang pembayaran walaupun pembayaran minimum. Daripada dua contoh yang telah kita lihat tadi, apakah kesimpulan tentang kesan bayaran minimum dan juga kesan pembayaran lewat? Okey, yang pertama sekali, kesimpulannya di sini, kita diberi kelonggaran oleh pihak bank iaitu tempoh tanpa faedah selama 20 hari selepas tarikh penyata. Okey, yang kedua, bayaran minimum ialah 5% daripada baki akhir ataupun sekurang-kurangnya RM50. Dan caj yang kedua yang dikenakan ialah caj bayaran lewat iaitu minimum RM10 ataupun 1% dari baki akhir. Dan caj bayaran lewat hanya akan dikenakan bagi pemilik kad kredit yang tidak menjelaskan apa-apa bayaran dalam tempoh yang diberikan. Okey, cikgu harap kamu boleh faham dan bezakan di antara contoh-contoh yang telah kita bincangkan tadi. Seperti biasa, sekiranya ada apa-apa persoalan, bolehlah ditulis di ruangan komen. Berminat dengan video-video yang cikgu kongsikan? Jangan lupa untuk like, share, komen serta subscribe. Terima kasih.